kebutuhan. Iya kak? Anak kebutuhan. Kamu sedekah saya duit, saya kasih masuk kamu surga. Kalau saya bagi 1 ringgit, saya masuk surga nggak? 10 ringgit. 10 ringgit tidak, 1 ringgit saja. Jalan. Saya masuk surga nggak? Masuk surga. Viral di media sosial mengenai seorang wanita yang mengaku bahawa anaknya merupakan Tuhan. Bahkan wanita tersebut siap memberi jaminan syurga kepada sesiapa sahaja yang memberikannya RM1. Siapakah wanita itu? Jom tonton video ini sehingga habis. Assalamualaikum sahabat semua. Bagi yang pertama kali datang ke channel ini, saya Fakri. Dan bagi yang dah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan komen di video ini agar channel ini terus maju. Kali ini saya ingin share mengenai wanita tua yang mengaku bahawa beliau merupakan ibu kepada Tuhan. Beliau siap memberi jaminan memasuki syurga bagi sesiapa sahaja yang sudi membantunya dengan menghulurkan sedikit duit buatnya. Ini ya. Masuk kamu surga dunia akhirat. Jalan. 1 ringgit saja aku bayar. Masuk kamu surga dunia akhirat. Amin. Wanita ini sebenarnya cukup viral di TikTok kerana beliau sering berkeliaran di kawasan Sabah dengan memakai pakaian berwarna oranye, dan jika dilihat penampilannya seolah-olah tidak terurus dengan rambut yang agak kusut seakan-akan memendam sesuatu. Sebenarnya ramai jugalah orang yang membantu makcik ini dengan menghulurkan RM1, makanan dan sebagainya. Namun, timbul persoalan di sini, adakah masyarakat mempercayai akan dakwaan makcik ini bahawa beliau ibu kepada Tuhan? Sebenarnya tidak. Makcik ini pada asalnya seorang yang normal juga seperti kita. Namun, segalanya telah berubah apabila makcik ini telah kehilangan 3 orang anaknya yang amat beliau sayangi secara serentak dalam satu tragedi menyebabkan beliau mula hilang arah dan menjadi gila. Adapun dakwaan makcik ini yang mengaku bahawa anaknya sebagai Tuhan jelas tidak benar sama sekali, dan ucapan tersebut adalah luar dari kemampuan kewarasan akalnya. Dalam Islam kita diajarkan bahawa Tuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak disembah, tidak mempunyai anak dan tidak pula diperanakkan. Disebabkan sikap makcik ini yang sentiasa mendoakan kebaikan kepada sesiapa sahaja yang membantunya, menyebabkan beliau disenangi oleh sesiapa sahaja walaupun beliau diketahui umum sebagai seorang yang gila. Sahabat semua, dari kisah makcik ini dapat kita pelajari bahawa kasih sayang seorang ibu terhadap anak-anak tidak mampu terganti oleh apa-apa pun. Bahkan, kasih sayang ibu terhadap anak-anak melebihi daripada dirinya sendiri. Seorang ibu tidak akan sanggup melihat anak-anak yang dilahirkan disakiti walaupun hanya digigitan nyamuk. Namun, pada hari ini, kes pengabaian anak-anak terhadap ibu bapa mencapai tahap yang membimbangkan. Berdasarkan laporan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, terbitan Lancet Global Health, sejumlah 34.7% warga tua yang berusia melebihi 60 tahun mengalami pelbagai bentuk penderaan dan pengabaian, yakni 60% faktor pengabaian warga tua adalah berpunca dari anak-anak sendiri. Sahabat semua, Islam adalah semua agama yang sangat menitik beratkan soal berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Bahkan, amalan birrul walidain, yakni berbuat baik kepada kedua ibu bapa, merupakan antara ibadah yang paling besar selepas tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam firman-Nya. Maksudnya, dan bertauhidlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan jangan sesekali kamu mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapa. Justru, apabila kita melihat kepada konteks ayat di atas, Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan anjuran dan tuntutan berbuat baik kepada kedua ibu bapa sebaik sahaja memerintahkan kepada umat Islam untuk mentauhidkannya serta tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Sahabat semua, di zaman Nabi SAW ada seorang lelaki yang bernama Uwais Al-Qarni. Lelaki ini meskipun hidup pada zaman Nabi SAW tetapi tidak pernah mempunyai kesempatan berjumpa dengan Nabi kerana menjadi ibunya yang telah uzur. Dalam sebuah hadis yang panjang daripada Umar radhiyallahu an, bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, maksudnya, sekiranya kamu mampu untuk meminta supaya dia, yakni Uwais Al-Qarni, memohon keampunan Allah buat kamu, maka lakukanlah. Dalam hadis ini kita dapat fahami bahawa Nabi SAW telah memerintahkan Sayyidina Umar
agar beliau berjumpa dengan Uwais Al-Qarni yang merupakan seorang tabi'in agar mendoakan keampunan buatnya. Sedangkan kita mengetahui Saidina Umar berada pada kedudukan yang jauh lebih tinggi dan afdal berbanding Uwais Al-Qarni. Hal ini tidak lain, tidak bukan adalah disebabkan amalan mulia yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni seperti yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Maksudnya, dia Uwais mempunyai seorang ibu dan dia amat taat kepadanya. Justru, dapat diambil isyarat daripada hadis di atas bahawa perbuatan berbuat baik dan mentaati ibu bapa akan menjadikan seseorang itu mempunyai kedudukan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat semua, Islam merupakan agama kasih sayang yang mengajarkan kepada kita agar sentiasa berbuat baik terhadap semua orang, termasuklah orang gila. Dalam Islam, semua individu berhak dihargai sebagai ciptaan Allah dan kita memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan membantu orang gila dengan sebaik mungkin selagi mana mereka tidak melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Bahkan umat Islam seharusnya memiliki rasa cinta dan kasih sayang yang sama terhadap sesama manusia. Oleh sebab itu, kita seharusnya berbuat baik kepada orang gila dan memberikan sokongan dan dokongan kepada mereka sebagaimana kita ingin diri kita diperlakukan dengan baik. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, maksudnya tidak beriman, yakni sempurna iman seseorang itu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Akhir kata, berbaktilah dan bahagiakanlah kedua ibu bapa kita selagi mana mereka masih ada, kerana mereka telah melalui pelbagai kepayahan sepanjang proses membesarkan kita, mengandungkan kita, mengusulkan kita serta mendidik dan membesarkan kita sehinggalah kita menjadi manusia yang hebat pada hari ini. Hakikatnya, apa sahaja yang kita perolehi pada hari ini adalah hasil doa yang tidak putus-putus oleh orang tua kita. Kasih ibu membawa ke syurga, kasih ayah sepanjang masa. Cukup saja sampai di sini. Sekiranya sahabat merasakan video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like dan share agar orang lain juga boleh manfaat. Jangan lupa tinggalkan komen anda di video ini sebagai tanda sokongan. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda dengar kami cerita.